Kata Rasulullah, dia lelaki. Kalau tuan-tuan nampak Dajjal perempuan, kan? Perempuan mengaku Dajjal. Jenuh. Kan? Tak ada lagi ya. Yang mengaku Imam Mahdi ramai lah. Laki mengaku, perempuan pun mengaku. Kan? Kalaulah wanita itu mengaku Dajjal, bagi tahu dekat dia, mengaji bagi habis. Kalau nak mengaku, kena laki. Sebab Dajjal ni dia mesti laki-laki. Yang kedua, matanya cacat kedua-duanya. Yang kanannya buta, yang kirinya melihat. Yang buta ni pula seperti buah anggur yang terkeluar. Cacat lah. Yang boleh lihat tu pula ada daging lebih yang hampir menutup mata kirinya. Rambutnya sangat kerinting. Sangat, Nabi sebut sangat kerinting sehingga mencecah di bahunya. Panjang, kerinting. Di antara betis kanan dan kirinya jarak yang jauh. Kaki dia bukan macam kita macam ni kan. Dia macam tu. Dan tubuhnya sangat besar. Tanda yang paling besar yang ada pada diri dia itu Dajjal ialah tulisan yang ada di dahinya yang terdiri daripada 3 huruf, iaitulah Nabi kata kaf, fa, ra, iaitulah kafir, yang dibaca dengan kafir. Tulisan ini hanya boleh dilihat oleh orang-orang yang beriman sahaja, yang mempunyai cahaya daripada hatinya. Orang lain tak nampak. Subhanallah. Yang ni paling besar sekali, yang tu Dajjal. Kemudian dia pergi ke Madinah. Sampai di Madinah, dia pun letak tentera dia di satu tempat. Al-Zaribil Ahmar, Zarib Ahmar ataupun Juruf. Kan ada beberapa nama lah tempat-tempat dia tu. Kemudian dia nak masuk Madinah, tak boleh. Nak masuk Madinah tak boleh. Nak masuk dalam Madinah tak boleh. Dia keluar, kembali kepada kem dia, kem tadi. Kemudian bumi Madinah bergegar sebanyak 3 rajafat. Ini hadis. Saya tak baca lagi panjang. 3 kali gegaran. Setiap kali bergegar, keluar segala fasik dan munafik yang berada dalam bumi Madinah. Laki-laki dan perempuan. Bergegar kali kedua keluar, bergegar kali ketiga. Seluruh fasik dan munafik tak berbaki walaupun seorang daripada bumi Madinah. Kesemuanya keluar dan kesemuanya bersama dengan Dajjal. Wal'iyadzubillah. Nabi sebut fasik dan munafik. Munafik kita tak tahu nak tuduh siapa munafik. Tapi fasik ialah orang yang melakukan dosa besar dan tidak bertaubat daripada dosa tersebut. Mereka tak selamat dengan fitnah Dajjal. Mereka akan ikut Dajjal. Kemudian satu orang pemuda yang beriman keluar daripada bumi Madinah. Dia nak pergi selamatkan umat Nabi Muhammad yang mengikut Dajjal. Sampai di kawasan kem tadi ni, Dajjal duduk di atas. Maka tentera-tentera tadi tanya, ke mana? Aku nak bertemu dengan penipu yang besar. Kenapa sebut Tuhan kami penipu yang besar? Nampak bahasa? Bahasa pengikut-pengikut Dajjal ketika itu, dari negara mana pun dia, mereka akan memanggil Tuhan kepada Dajjal. Dia adalah Tuhan. Kenapa panggil dia penipu besar? Dia adalah Dajjal, penipu besar. Mereka pun tangkap dia, nak bunuh dia. Yang lain pesan kat dia, yang ada di situ, jangan bunuh dia. Sebab Tuhan kita dah pesan, dia saja yang boleh bunuh. Tuhan kita tu Dajjal tu lah. Dia saja yang boleh bunuh. Mereka pun bawa dia dan kemudian menghampiri kepada Dajjal. Bawa pergi dekat dengan Dajjal. Bila sampai kepada Dajjal, ayat pertama macam biasa, Dajjal tanya, alastu bi rabbika? Bukankah aku Tuhan kamu? Kamulah penipu besar, kamulah Dajjal yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, pemuda ini hidup pada zaman Nabi kah? Tidak. Pemuda ini bukan hidup pada zaman Nabi. Macam mana dia tahu kisah ni? Bahawasanya akan berlaku peristiwa ini, bahawasanya dia yang akan pergi. Jawab para ulama, pemuda ini bukan hidup pada zaman Nabi, dia hidup pada zaman ini.
pada zaman Dajjal keluar nanti ni, dia hidup pada zaman tu. Dia tahu kisah ini kerana dia baca hadis yang saya ceritakan kepada tuan-tuan pada malam ni. Dia orang yang ada ilmu agama. Sebab itulah kata para ulama, untuk selamat mestilah ada ilmu, mesti ada ilmu agama. Tuan-tuan sekalian. Kemudian dia pun pergi, dia kata kamu penipu. Maka Dajjal kata, kalau aku bunuh, dia tengok pengikut dia, dia kata kalau aku bunuh lelaki ni, bertambahkah keyakinan kamu semua bahawa aku Tuhan? Oh, ramai-ramai pun jawab, ya, ni tentera-tentera dia. Maka Dajjal pun keluarkan senjata dia, dia bunuh. Terbelah dua. Hadis sahih. Satu badan terlempar ke sebelah kanan, sebahagian badan lagi terlempar ke sebelah kiri, sejauh lebih kurang 20-30 meter. Nabi sebut ramyatul gharat, sejauh panah pergi ataupun lembing pergi. Lebih kurang itulah 20-30 meter. Jauh tuan-tuan. Dia belah nanti. Kemudian Dajjal lalu di tengah. Dajjal tengok pengikut dia, dia kata kalau aku hidupkan, adakah kalian akan bertambah iman dengan ketuhanan aku? Ya, ramai sebut. Dia pun kata apa? Tuan-tuan, dia kata qum, satu kataannya. Qum. Maka bergabung badan tadi ni. Maka pemuda tadi beriman. Dia tanya pemuda tadi, sekarang kamu beriman tak dengan aku? Dia kata, lagi aku beriman bahawa kamu adalah Dajjal, penipu besar, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Hebatlah. No? Jadi pemuda ni, Nabi kata, seorang yang sangat besar kedudukannya di sisi Allah di hari akhirat kelak. Siapa? Nanti di syurga, kita berkat jumpa lah. Tuan-tuan, insyaAllah. Tuan-tuan sekalian. No? Dan kemudian, Nabi sebut, tanda yang paling besar untuk mengetahui dekatnya kemunculan Dajjal ialah apabila Madinah senyap sunyi dan Palestin, Baitul Muqaddis ketika itu dibangunkan, meriah, maju, dibangunkan. Kharabu Yathrib, Umranu Baitul Muqaddis. Satu hari tuan-tuan, Madinah yang tuan-tuan tengok penuh dengan orang tu akan sunyi. Ada orang semayang tapi sunyi sehingga anjing lalu di luar masjid. Kharabu Yathrib. Nabi sebut dalam hadis ni, hadis sahih. Dan ketika itu Baitul Muqaddis akan menjadi tempat tumpuan seluruh umat Islam. Kenapa tuan-tuan? Sebab cerita dia Imam Mahdi telah pun pergi ke sana, duk kumpul tentera, bangunkan negara Baitul Muqaddis jadi pusat pemerintahan umat Islam. Itu Imam Mahdi, 2 jam punya cerita. Saya sebut terus kenapa Baitul Maqdis akan jadi makmur. Akan jadi makmur, maju dan sebagainya. Yang tu ialah apabila Imam Mahdi pergi ke situ. Ketika itulah Dajjal, selepas pada tu berlaku perang Al-Malhamatul Kubra, habis perang Dajjal akan muncul. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka kita perlu lakukan persiapan. Fitnah yang terakhir yang saya nak sebut pada ceramah kali ini, yang fitnah terakhir yang Dajjal bawa pada ceramah nanti bila dia keluar nanti ni ialah dia menghidupkan orang yang seolah-olah dia menghidupkan orang yang mati. Nabi sebut dia pergi kepada satu orang, dia menyebarkan kesesatan dia pergi kat satu orang. Dia tak bunuh tuan. Dia kata, di mana kubur ibu dan ayah kamu? Orang tu tunjuk, ada sana. Kalau aku hidupkan ibu dan ayah kamu, atashhadu anni rabbuk, kamu mau mengaku aku Tuhan? Dia kata, ya. Maka Dajjal pun pergi ke kubur tu, dihidupkan. Yang dihidupkan tu adalah 2 syaitan yang menjadi tentera dia. Maka bangun, rupa 100% seperti ayah dan ibu orang tadi. Dan kedua-dua syaitan tadi bercakap. Rupa paras dan suara ibu ayah laki tadi. Dia kata, ya bunai, wahai anak, alung, itba'hu, ikut dan percaya laki ni. Fa innahu rabbuk, dia Tuhan kamu. Dia Tuhan Alung ni. Alung nak percaya kat dia. Tuan-tuan, besar fitnah tersebut, maka perlulah kita melakukan persiapan untuk menghadapi fitnah yang paling dahsyat di atas muka bumi Allah. Antara persiapan yang Nabi ajarkan ialah, yang ni ramai orang tak buat, iaitulah doa yang Nabi baca dalam tahiyat akhir selepas fil alamin innaka hamidum majid, sebelum bagi salam. Fil alamin innaka hamidum majid, habis sebelum bagi salam. Di tempat itu adalah tempat yang mustajab doa. Doa dengan bahasa Arab diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam
wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 doa ni. Hadis tu hadis sahih. Itulah 4 doa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Nabi amalkan doa tu. Ramai kita tak lakukan. Nah, Nabi sebut, ya Allah, aku berlindung daripada azab neraka Jahannam, wa min azabil qabr, daripada azab kubur. Aku berlindung daripada fitnah kehidupan dan kematian. Dan yang terakhir, nombor 4, Nabi berdoa tu, dan aku berlindung denganmu ya Allah daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. 4 doa tu. Dan yang kemudian yang kedua, Nabi ajarkan, apabila kamu mendengar berita kedatangan Dajjal, janganlah kamu menghampirinya. Kerana ada satu orang, Nabi kata, ada satu orang, dia berasa cukup iman dia. Duk berulang alik pergi masjid apa semua, dia berasa cukup iman dia. Kemudian bila Dajjal keluar, dia pergi untuk berlawan dengan Dajjal. Pergi, dia pula ikut Dajjal. Nabi sebut, hadis ni hadis sahih. Bila dia pergi kepada Dajjal, akhirnya dia mengikuti Dajjal. Kerana antara fitnah Dajjal ni, bila dia tunjuk ke tanah, akhriji kunuzaki, dia sebut macam tu, maka tanah akan mengeluarkan emas dan perak. Orang ikut, tuan-tuan. Bila keluar emas dan perak, orang ikut lah. Jutaan satu tempat ikut beliau. Dan yang ketiga, Nabi ajar untuk mengamalkan surah Al-Kahfi kesemuanya pada hari Jumaat. Macam hari inilah. Ayat 1 sampai ayat 110. Seminggu sekali. Yang tu. Dan yang keempat, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengamalkan pada setiap hari, bacaan ayat 1 sampai 10, ayat 101 hingga ayat 110 surah Al-Kahfi. 20 ayat lah tuan-tuan. 1 sampai 10, 101 sampai 110. No? Yang tu surah Kahfi. Nabi sebut, amal setiap hari, insya-Allah selamat daripada fitnah Dajjal. Yang paling kuat berlawan dengan Dajjal akhir nanti ialah daripada Bani Tamim, tuan-tuan sekalian. Nah, hum asyaddu ummati 'ala Dajjal, yang paling kuat berlawan. Sebab tu Nabi kata, jangan sindir Bani Tamim. Jangan kutuk Bani Tamim, kerana mereka lah yang paling keras, yang paling tegas berlawan dengan Dajjal. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita memperkuatkan akidah kita, memperkuatkan iman kita, menambahkan ilmu kita. Ilmu kena ada tentang bahaya Dajjal dan sebagainya. Dan yang keempat, menjaga ahli keluarga kita. Ini kesimpulan, habis dah lah. Tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Dajjal itu keluar, antara pengikutnya yang paling ramai adalah Yahudi, dan antara pengikutnya yang paling ramai adalah wanita. Sehingga seorang lelaki, dia balik ke rumahnya ketika Dajjal datang ke kampung itu. Dia ikat ibu dia ikat kakak dia ikat mak saudara dia ikat anak perempuan dia. Kerana ramainya wanita yang menuruti Dajjal. La'natullahi alaih. Jadi, kena jaga ahli keluarga kita. Apa maknanya kalau iman kita selamat, tetapi iman ahli keluarga kita tak selamat? Tuan-tuan, tak seronok kita duduk dalam syurga, tak seronok kita dapat redha Allah, tapi ahli keluarga kita tak selamat dengan fitnah yang paling dahsyat tersebut. Jadi saya rasa sekadar tu dulu untuk kali ini. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Sekian dulu. Terima kasih kepada semua tuan-tuan yang sudi mendengar dan hadir di Masjid Al-Majidi, Sungai Petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.